What up guys, welcome back to my channel. Pada yang baru sampai kat channel ni, macam biasa, tekan dulu butang subscribe, tekan dulu butang notifikasi, tekan dulu butang loceng, tekan semualah yang ada dekat tepi butang subscribe tu. And kalau korang dah tekan awal-awal, biar je yang dah lama kat channel ni, yang sentiasa support aku, terima kasih, thank you so much. Jadi hari ni aku nak ceritakan dekat korang kisah aku diganggu di BKN. Aku nak buat part 2. Di mana sebelum ni aku kata aku nak buat part 2 sebab video yang pertama tu dah panjang sangat. Jadi aku pun terpaksa bahagikan video ni kepada 2 bahagian. Jadi tanpa buang masa, jom, let's go. Jadi pada pagi tu aku dah bangun tidur dah. Aku dah bangun tidur and then kita orang pun satu dorm pergi ke tandas untuk mandi. Macam biasalah, kalau korang tahu siapa yang duduk asrama ni, pagi-pagi memang tandas penuh. Memang ambil masa sejam jugalah. Sejam nak mandi. Sejam nak mandi tu bukan apa, kita kena tunggu turn kita untuk masuk ke dalam tandas tu. Sebab tandas ni dia ada beberapa je, ada 4 ke 5 cubicle macam tu. Jadi aku pun terpaksa tunggu aku punya turn. Bila dah siap mandi apa semua tu, aku pun siap-siap. Kita orang pun semua turun ke dewan untuk pergi sarapan. Jadi masa mandi tu, aku tak nampak pun Adam kat mana. Padahal Adam ni satu dorm dengan aku. Aku macam pelik lah. Mana dia ni? Padahal dia satu dorm dengan aku kan. Tapi tak apa, aku tak fikir apa-apa lagi masa tu. Jadi aku pun ambil lah makanan apa semua. And aku ternampak Adam ni, dia dekat meja hujung. Aku ternampak. Jadi secara tak langsung aku pun pergi kat dia, dengan harapan aku nak tanya dia lah, semalam dia ada pergi tandas ke? Sebab semalam aku dah kena ganggu. Jadi bila dah sampai dekat meja tu, aku pun duduk sebelah dia. Aku pun tanya, Dam, kau ada pergi tandas ke semalam? Pukul 3 pagi. Lepas tu dia kata, mana ada, aku tidur lah semalam. Kau tak ingat ke lepas kita ada aktiviti tu and kita kena terus naik dorm and semua kena tidur terus? Tak boleh dah nak pergi tandas. Kan pintu semalam kunci. Mana boleh buka? Lepas tu aku macam, ya tak ya juga Aku baru teringat yang pintu dorm aku tu sebenarnya dah kunci. Aku tak tahu sama ada aku mimpi ke ataupun aku buka lock tu ke. Tapi masa aku teman Adam tu, pintu tu aku buka macam tu je, tak kunci pun. Jadi aku macam, biar betul ni. Kalau pintu tu kunci, macam mana aku boleh teman Adam ni pergi tandas semalam? Aku pun tak apalah. Tak apa Adam, aku saja tanya. Aku cakap macam tu, tapi dalam hati ni dah macam fikir macam-macam dah. And then aku pun membuat keputusan untuk jumpa warden. Aku tanya warden yang jaga kawasan tu, Tuan, saya semalam pukul 3 pagi ada teman seorang ni tahu pergi tandas. Lepas tu saya kena, aku ceritakan lah, aku kena ganggu pintu tu buka sendiri apa semua. Lepas tu warden tu cakap, biasa tu, tempat ni kan tempat lama, kau tak tahu ke? Lain kali kalau ada orang nak minta teman macam tu, jangan layan. Yang kau bersatu pergi layan kenapa? Aku macam, betul lah tu. Habis yang aku teman pergi tandas malam tu siapa? Aku tak tahulah masa tu. Ya Allah, aku dah macam, apa ni? Sebab benda ni dia macam satu benda yang klise tau. Aku selalu dengar benda ni, yang cerita yang dah ke belum pintu tu buka sendiri. And aku mula-mula macam, ni edit dia ni. Sampai satu hari tu, sampai satu masa tu, benda tu terkena kat aku sendiri. Jadi aku macam, ya, lain kali
jangan cakap besar. Sebab masa aku teman dia tu, aku tak fikir apa-apa pun. Sebab aku memang ingat dia nak pergi tandas. Normal lah pukul 3 pagi orang tu rasa nak membuang kan. Jadi aku pun rasa kesian dekat orang tu. Aku berteman lah. And rupanya yang aku teman tu bukan manusia. Jadi aku tak tahulah aku teman siapa. Sama ada tu jin jemaah dia ke. Tapi tubuh dia, muka dia semua memang sama. Memang serupa. Memang aku tak boleh bezakan pun yang dia tu jemaah ataupun apa. Jadi nak dijadikan cerita, aku pun biarkan benda tu. Lepas aku dah tanya warden apa semua, aku pun biarkan, aku try lupakan benda tu. And sampailah ada satu aktiviti ni, kita orang kena buat satu aktiviti lasak yang dipanggil sebagai, bukan jaga trekking, dia macam aktiviti yang korang kena panjat dinding, kena merangkak bawah apa benda yang konkrit yang bulat tu, kena merangkak dalam tu, kena bergayut. Biasalah kalau duduk backpack ni kita akan dilatih seperti askar. Jadi kebetulan masa tu memang aktiviti tu dilakukan pada waktu petang, nak dekat pukul 5 jugalah. Jadi bila aku buat aktiviti tu, nak dekat habis dah. Masa tu nak dekat pukul 7:30, nak dekat senja lah. Lepas tu tiba-tiba bila kita orang dah habis apa semua, kita orang pun beredar lah nak balik ke dorm. And then tiba-tiba ada seorang perempuan ni, dia menjerit. And aku macam panik lah. Apa ni? Panggil warden. Sebab masa kita berjalan tu, warden dah dekat belakang dah, dekat padang yang aktiviti lasak tu. Jadi warden tu jauh. So kawan aku yang seorang dia pergi lari, pergi panggil warden. Tuan, ada budak menjerit tu. Lepas tu kita orang pun try lah kerumun dia, try tutup dia supaya budak-budak lain macam tak kacau dia. Biasalah bila ada budak kena something ni, akan ada segelintir orang ni yang macam Uish, dia ni main-main je, dia ni berlakon je. Tapi padahal tak. Sebab warden yang nak try angkat dia untuk pergi ke bilik kecemasan ataupun bilik rawatan ataupun bilik rehat tu, dia nak angkat ni, tapi tak boleh. Padahal perempuan tu kecil je orangnya. Cuma aku macam pelik, dia ni bukan dia ni, ini dah ada benda ni. Aku cakap dalam hati ni, aku macam ni bukan main-main tempat ni. Sebab yelah, tempat tu tempat lama, macam-macam ada. Mungkin perempuan tu dah takut, cumanya dia diamkan je, dia senyap. Tapi ya, aku tak tahulah apa yang dia nampak, aku tak tahulah apa yang dia takutkan. Jadi lepas dia kena histeria tu, untung kita orang semua tak kena juga. Sebab ada possibility tu, ada kemungkinan lelaki pun boleh kena histeria tu. Jadi aku macam risau dulu juga. And then malam tu aku cakap kat budak-budak dorm, siapa yang nak buang air apa semua, buang awal. And malam ni kita baca Yasin lah. Aku pun cadang lah kat diorang untuk baca Yasin malam tu dalam dorm tu. And diorang pun semua setuju. Sebab aku tak nak apa-apa yang lagi teruk berlaku. Sebab korang pun tahu, kalau histeria ni dia boleh berjangkit. Jadi kalau dia berjangkit tu, korang faham-faham je lah kalau berjangkit tu apa jadi. Jadi kita orang pun baca Yasin apa semua, and bacalah apa yang patut untuk perlindungan diri. And kita orang pun tidur untuk malam yang kedua tu. And Alhamdulillah malam yang kedua tu tak ada apa-apa. And pagi tu kita orang turun ke dewan untuk melaksanakan satu aktiviti yang terakhir, iaitu aktiviti kita orang kena jadi MC. Kita orang kena jadi MC, maksudnya kita orang kena naik atas pentas, kena bercakap, menguruskan majlis. Gitu. Jadi itu je pengalaman aku diganggu di BKN. Aku tahu pengalaman aku ni agak klise jugalah. Pada aku pun, bila aku dah lepas kena gangguan tu, aku rasa macam benda ni main-main je kot. Tapi
Ya, at the end benda tu betul. Benda tu betul-betul jadi kat diri aku, and benda tu adalah satu pengalaman yang aku tak boleh lupakan. Walaupun benda tu bagi sesetengah orang benda tu kecil je, tapi bagi aku benda tu sangat sangat memberi impak yang besar kepada aku. Jadi itu je yang aku boleh sampaikan pada korang pada hari ini. Aku harap korang enjoy. See you next time. Bye. Assalamualaikum.